Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala. Muka surat 56, adab-adab melaksanakan ketaatan. Yang ketiga, bahawa engkau berbuat apa-apa pekerjaan yang dapat memberi kebaikan kepada orang-orang Islam dan dapat menggembirakan hati orang-orang yang beriman, atau engkau menolong orang yang saleh di dalam pekerjaan mereka seperti berkhidmat kepada para ulama dan ahli sufi dan ahli-ahli agama dan berulang-alik di dalam menunaikan hajat-hajat mereka, atau berusaha untuk memberi makanan kepada fakir dan miskin, atau menziarahi orang sakit, atau menghantar jenazah, maka semuanya ini adalah lebih afdal daripada semata-mata ibadah sunat sahaja, kerana amalan yang seperti ini selain sebagai suatu ibadah, ia juga merupakan pertolongan kepada orang lain. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Dalam pengajian yang lalu kita sebutkan, ataupun Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan bahawa antara tugasan, antara amalan yang boleh dilakukan selepas terbitnya matahari adalah yang pertama, yang paling afdal, iaitu bagi orang-orang yang berilmu adalah dengan menginfakkan ilmunya, menyebarkan ilmunya, meletakkan ilmu mereka itu di dalam penulisan, iaitu menulis daripada kitab dan sebagainya, sehingga ilmu yang mereka ada itu dapat dimanfaati oleh orang-orang ramai. La ilaha illallah. Ataupun bagi hak penuntut ilmu, mereka-mereka yang mempunyai waktu lapang dan mereka ada keinginan dan kemampuan untuk menuntut ilmu, maka perkara yang terbaik adalah untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang mana akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah bahaskan apa yang dimaksudkan dengan ilmu yang bermanfaat, seperti mana yang telah diterangkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan yang kedua, perkara yang kedua afdal, iaitu tak mampu untuk mempelajari dengan lebih mendalam daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat, akan tetapi mempunyai kekuatan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyakkan daripada membaca Al-Quran, bersalat dan sebagainya, maka ini juga merupakan golongan orang-orang yang beruntung. Dan kita sebutkan sedikit sebanyak tentang cerita-cerita as-sahabah dan bagaimana keadaan ibadah mereka. Dan yang ketiga ini, Imam Ghazali menyebutkan bahawa kalau kamu tidak mampu untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, kalau kamu tidak mampu untuk menjadi seorang ahli ibadah yang menyibukkan diri mereka itu dengan ibadat, maka perkara yang ketiga yang boleh kamu lakukan adalah untuk menjadi asbab orang-orang Islam mendapat kebaikan melalui kamu. Kita menjadi asbab orang-orang Islam mendapat kebaikan melalui kita, melalui usaha kita, melalui rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, melalui kemahiran yang Allah berikan kepada kita, melalui idea-idea ataupun buah fikiran yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah permudahkan untuk kita, sehingga dengan perkara-perkara tersebut kita
dapat memberikan kebaikan kepada orang-orang Islam. Wa yadkhul bihi surur ala qalbil mu'min, dan kita menggembirakan hati orang-orang Islam. Min qada'i hajatin lahum wa mu'awanatin ma'ahum alal birri wat taqwa, iaitu daripada menunaikan hajat-hajat mereka dan saling bantu-membantu dalam melakukan ketaatan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, berbantu-bantu dalam melakukan ketaatan. Waqad warada fil khabar anna afdalul a'mal idkhalus surur 'ala qalbil mu'min 'alal mu'minin. Disebutkan di dalam riwayat bahawa perkara ataupun amalan yang paling baik adalah menggembirakan hati orang-orang yang beriman. Au tashtagil bima yatayassar bihi al-a'mal as-salihah lis-salihin, ataupun kita berkhidmat, kita memudahkan orang-orang salih, orang-orang alim ulama untuk melakukan pekerjaan mereka. Orang-orang salih ini mudah bagi mereka untuk melakukan amalan salih, mudah bagi mereka untuk melakukan ketaatan, mudah bagi mereka untuk melakukan ataupun menyebarkan ilmu ataupun menyibukkan diri mereka dengan ilmu agama. Akan tetapi terkadang disebabkan keperluan dunia, maka mereka terpaksa mengurangkan daripada apa yang mereka suka untuk lakukan, disebabkan untuk memenuhi daripada keperluan dunia. Jadi kalau ada orang yang mampu boleh menginfak kepada orang-orang salih, kepada para ulama, sehingga mereka dapat menumpu perhatian sepenuhnya kepada apa yang mereka boleh buat yang lebih afdal itu, maka itu adalah baik. Kakhidmatil fuqaha wa sufiyah wa ahli din, seperti berkhidmat kepada para ulama, berkhidmat kepada ahli ibadah, berkhidmat kepada ahli agama, wa taraddud fi ashghalihim, dan membantu mereka menyelesaikan keperluan-keperluan dunia. Wa bihi ma'a fathish. Begitu juga kalau kita tak mampu berkhidmat kepada orang-orang salih, ahli-ahli agama, maka kita boleh berkhidmat kepada umumul muslimin, orang-orang Islam secara umum, khususnya mereka-mereka yang memang benar-benar memerlukan daripada orang fakir dan miskin. Wa taraddud masalan 'alal marda, ataupun membantu daripada orang-orang sakit, menziarahi dan melihat daripada keperluan orang-orang sakit. Wa 'alal janaiz bitashyi', begitu juga dengan membantu daripada jenazah, solatkan kepada mereka dan juga menghantarkan mereka ke kubur, yang mana ini merupakan hak-hak orang Islam. Antara hak orang Islam adalah memberi salam kepada mereka. Apabila mereka bersin, kita menjawab salam. Apabila mereka bersin, kita menjawab daripada bersin mereka dengan doa. Apabila mereka sakit, kita ziarah mereka. Apabila mereka minta nasihat, kita nasihati mereka. Dan apabila mereka meninggal dunia, kita mengiringi daripada jenazah mereka dan solat ke atas mereka. Fakullu dhalika afdal minan nawafil, dan setiap daripada apa yang disebutkan ini adalah lebih afdal daripada melakukan ibadat-ibadat sunat. Kerana dengan membantu orang-orang Islam, ianya mendatangkan kecintaan di antara satu dengan yang lain. Berkata seorang alim, Al-Jailani, ma wasaltu ila Allah bi qiyamil lail wala siyamin nahar. Aku tidak sampai, aku tidak mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala melalui bangun malam ataupun berpuasa di siang hari. Akan tetapi aku menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, aku mendapat keridaan Allah itu adalah melalui sifat murah hati dan sifat rendah diri, dan dengan sifat berlapang dada bersama orang-orang Islam, iaitu kita tidak bermusuhan, kita tidak menyimpan hasad dengki, kita tak menyimpan iaitu ketidakpuas hati kita terhadap orang-orang yang beriman. Maka itu perkara yang ketiga, kata Imam Ghazali. Kemudian yang seterusnya, keempat, jikalau engkau tidak dapat membuat salah satu daripada tiga perkara yang tersebut tadi, maka berusahalah untuk menunaikan hajatmu sendiri dan mencari nafkah bagi dirimu dan keluargamu, sedangkan orang selamat dari gangguanmu, dan mereka juga selamat dari bahaya lidah dan tanganmu.
dan agamamu pula selamat, iaitu apabila engkau tidak terlibat dengan apa-apa kemaksiatan, maka dengan itu engkau akan dapat mencapai darjat ashabul yamin, sekiranya engkau tidak dapat mencapai darjat as-sabiqin. Maka 4 perkara inilah segala darjat di dalam agamamu. Selain dari 4 darjat ini hanyalah tempat permainan syaitan, iaitu bahawa engkau mengerjakan sesuatu yang dapat meruntuhkan agamamu, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala, atau menyakiti daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah perbuatan golongan yang binasa dan hendaklah engkau menghindarkan diri daripada mereka. Kemudian yang keempat disebutkan perkara yang keempat yang boleh kita menyibukkan diri kita kalau kita tidak mampu untuk mempelajari ataupun mengajarkan daripada ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tidak mampu untuk memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan sunat, ataupun kita tidak mampu untuk mendatangkan kegembiraan pada hati orang-orang yang beriman dengan membantu mereka dan sebagainya, maka perkara yang keempat, Imam Ghazali menyebutkan bahawa paling kurang alal aqal, kalau tak mampu maka sibukkanlah diri kita dengan mencari daripada nafkah sendiri, iaitu kita sibukkan diri kita ini dengan mencari daripada rezeki untuk diri kita sendiri dan juga untuk rakan-rakan ataupun untuk ahli keluarga kita, ahli baitika wa man tamawwanahu. Naam. Li'annahu laysa laka an tudayyi al-iyal wa tashtaghil al-awqat fil ibadat. Kerana bukan satu perkara yang baik di sisi agama Islam untuk menyibukkan diri dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan ahli keluarga itu dalam keadaan tidak mempunyai nafkah, iaitu kita sibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bekerja, tak mencari nafkah, tak cari duit, dan membiarkan ahli keluarga itu dalam keadaan tidak berduit, dalam keadaan susah. Itu bukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau memang kita ada rezeki, kita dah uruskan daripada urusan dunia, dah berikan tempat tinggal, dah berikan duit, dah berikan, kemudian barulah kita nak sibukkan diri dengan ibadah, tak jadi masalah. Ataupun kita nak berdakwah dan sebagainya. Akan tetapi nak beribadah, nak berdakwah, akan tetapi dibiarkan anak dan isteri berada dalam keadaan kesusahan, itu bukan daripada apa yang dianjurkan oleh agama Islam. Bahkan ianya akan memburukkan nama agama Islam dan memburukkan daripada nama orang-orang yang berdakwah dan sebagainya. Kerana wirduka hudurus suq wal ishtighal bil kasb, dan pada hakikatnya amalan ibadah kamu itu adalah dengan bekerja. Kerja kamu itu dianggap sebagai ibadah. Kerana dengan kamu bekerja, kamu memberi nafkah kepada diri sendiri, tidak meminta-minta kepada orang lain, dan kamu menyediakan nafkah untuk ahli keluarga, maka itulah merupakan amalan kamu. Wasalima laka dinuka idza lam tarkib al-ma'siyah, dan maka dengannya itu orang-orang Islam akan terselamat daripada kamu, dan mereka juga akan terselamat daripada kamu meminta-minta, sama ada melalui lidah kamu ataupun melalui tangan kamu. Keadaan kamu seakan-akan meminta orang lain ataupun mengatakan kepada orang lain, tolonglah aku. Wasalima laka dinuka idza lam tarkib ma'siyah, dan maka terselamatlah agama kamu selagi mana kamu tidak melakukan dosa. Maksudnya kalau orang tu dia tak buat amalan lebih, dia melakukan hanya amalan fardu, kemudian dia sibukkan diri dia dengan bekerja untuk dapatkan nafkah untuk diri dia sendiri, untuk ahli keluarga, kemudian dia tidak melakukan dosa, maka dia tergolong daripada orang-orang yang terselamat. La ilaha illallah, dan dia akan digolongkan daripada ashabul yamin. Dia tak banyak buat ibadah, ibadat yang fardu dilakukan, kemudian dia bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal, yang mana mendapatkan rezeki yang halal, mencari rezeki yang halal itu merupakan faridah ba'dal faridah, benda yang fardu selepas daripada kefarduan yang lain. Naam, idza lam takun min ahli taraqi ila maqamis sabiqin. Kalau kamu tidak mampu untuk menjadi daripada orang-orang yang ke depan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
wa humul musari'un fil ibadat. Iaitu orang-orang yang berada di saf hadapan dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka menyibukkan diri mereka itu dengan perkara yang terlebih penting dan afdal, iaitu belajar dan mengajarkan ilmu agama yang memberi manfaat kepada orang-orang Islam. La ilaha illallah. Maka darjat yang keempat ini merupakan darjat yang paling yang rendah di dalam tingkatan agama ataupun darjat orang Islam. Amma idza dawamta 'ala al-kasbi wa lam tansa dzikrallah fi sina'atika bi an tuwadhib 'ala at-tasbihat wal adhkar wa qira'atil Quran. Adapun kalau kamu berada di darjat yang keempat ini yang kita sebutkan tadi, akan tetapi pada waktu yang sama di dalam pekerjaan seharian kamu itu kamu tidak dilalaikan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni waktu kerja tak lalai solat di awal waktu, waktu kerja tak lalai daripada melakukan ibadat-ibadat sunat. Sebagai contoh, iaitu hari-hari kita kerja, bila kita ada break time, free time, kita gunakan untuk salat duha, kita gunakan untuk baca Al-Quran, kita gunakan, iaitu jangan pula guna waktu kerja untuk berzikir dan melakukan ibadat sunat. Itu salah. Amanah kita dibayar gaji untuk bekerja, maka waktu untuk kerja itu perlu digunakan untuk kerja, bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu yang kita diberikan ke lapangan, contohnya break time dan sebagainya, maka di situ kita boleh gunakan dengan sebaik mungkin. Wa tatasaddaq bima fadula an hajatika, dan kerana kita kerja itu, kita mampu juga untuk membantu orang lain daripada apa yang lebih daripada kegunaan kita, keperluan kita. Fadzalika afdal min sairil azkar, dan ini adalah lebih afdal daripada segala zikir-zikir yang telah kita sebutkan. Kerana melakukan ibadah yang mendatangkan manfaat kepada orang lain adalah lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang mendatangkan manfaat kepada tuan punya badan sahaja. Ibadat-ibadat sunat yang kita lakukan, manfaatnya kepada kita. Adapun kita lakukan sedekah dan sebagainya, manfaatnya kepada kita dan juga kepada orang lain. La ilaha illallah. Wal kasb ala hadhihi niyyah ibadatun laka fi nafsik. Dan kalau kita bekerja dengan niat untuk mencari rezeki yang halal, maka ianya adalah satu ibadah buat diri kita, yang mana dengannya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam riwayat bahawa orang yang berpenat lelah bekerja daripada pagi hingga ke petang, maka di waktu petang itu, setelah dia selesai daripada kerja, maka dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana dia berpenat lelah untuk mencari rezeki yang halal untuk dirinya dan ahli keluarganya. Satu ibadah. Thumma yahsul fa'idatul ghair wa yanjadib ilaika barakat da'watil muslimin. Dan dengan kita bersedekah daripada hasil usaha tu, titik peluh kita, kita akan mendapat doa daripada orang lain. Kerana apa? Kerana bila kita membantu orang lain akan doa kepada kita. Dan bila kita dapat doa daripada orang lain, itu merupakan juga rezeki yang akan meningkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain daripada empat perkara ini, ianya merupakan tempat permainan syaitan. Adapun selain daripada empat ini merupakan tempat permainan syaitan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tidak keluarkan kita atau ahli keluarga kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita, zuriat kita daripada empat perkara yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Jangan kita disibukkan selain daripada empat perkara ini. Amin Allahumma amin. Kerana apa? Kerana selain daripada empat perkara ini akan menghancurkan daripada agama, menyakiti daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan lidah kita, mungkin dengan tangan kita, mungkin orang lain tak suka bila ada orang meminta-minta dan sebagainya, sedangkan mereka mampu untuk berusaha. Wa hakadha. Allahu akbar. Naam. Dan dikatakan al-waqtu sayfun illam taqta'hu qata'ak wa nafsu illam tashghilhu bil haqq shaghalatka bil batil. Dikatakan dalam pepatah Arab, waktu itu adalah seperti pedang, yang mana kalau kita tak gunakan pedang tersebut, pedang itu akan menghancurkan kita ataupun akan dihunus kepada kita. Dan nafsu itu kalau tak kita sibukkan dia dengan perkara-perkara yang bermanfaat,
Nafsu itu akan menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat ataupun perkara yang batil. Kemudian Imam Ghazali meneruskan dengan mengatakan, dan ketahuilah bahawasanya seorang hamba itu dipandang dari sudut agama terbagi kepada 3 darjat. Yang pertama, salim, artinya orang yang selamat, iaitu orang yang hanya menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat. Yang kedua, rabih, artinya orang yang beruntung, iaitu orang yang menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat dan menambah pula dengan mengerjakan bermacam-macam ketaatan yang sunat. Yang ketiga, khasir, artinya orang yang rugi, iaitu orang yang malas atau lemah dari mengerjakan sesuatu yang fardu. Maka jikalau engkau tidak dapat menjadi orang yang rabih, maka berusahalah supaya menjadi orang yang salim, dan jangan sekali-kali menjadi orang yang khasir. Nah, dekat sini Imam Ghazali cakap kita pula manusia ni terbahagi kepada 3 kategori. Sama ada yang pertama itu salim, orang yang terselamat daripada dosa. Orang-orang ni dia salim, dia selamat. Dia tak melakukan dosa, dia tidak meninggalkan ketaatan. Segala ketaatan yang fardu dilakukan, segala larangan yang Allah larang dia tinggalkan. Tapi dia tak berlebih-lebih dalam melakukan ibadat-ibadat sunat. Dia hanya mencukupi dirinya dengan ibadat yang fardu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang ni dia selamat. Tapi dia tak untung lah. Dia tak untung sebab dia tak buat ibadat-ibadat sunat. Tapi dia selamat. Ataupun orang yang rabih, orang yang untung, iaitu dia memperbanyakkan daripada melakukan amal kebajikan, memperbanyakkan daripada perkara-perkara yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti ibadat-ibadat sunat dan sebagainya. Moga-moga kita jadi daripada orang-orang yang memperbanyakkan ibadat sunat setelah sempurna menunaikan segala yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan setelah sempurna meninggalkan daripada perkara-perkara yang wajib ditinggalkan, yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, moga-moga Allah jauhkan kita dan ahli keluarga kita daripada orang-orang yang rugi, iaitu orang yang hancur. Kerana apa? Kerana dia meninggalkan, mengambil remeh daripada perintah Allah dan memandang remeh kepada larangan Allah, sehingga dia melakukan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, faminhum zalimun li nafsihi, ada di antara mereka yang menzalimi diri mereka sendiri, yang ini kurang dalam melakukan amalan, tidak sempurna dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa minhum muqtasid, ada di antara mereka yang berada di tengah-tengah, tak lebih tak kurang. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, ada di antara mereka yang laju ke depan menuju kepada kebaikan. Iaitu antaranya orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, mengajarkan ilmu agama yang bermanfaat, dan juga mengamalkan daripada apa yang mereka sampaikan. Berkata seorang alim, Abu Bakar Al-Warraq, dia mengatakan apa? Keadaan hamba ni ada 3. Keadaan manusia ni ada 3. Yang pertama, dia berada di dalam kelalaian dan kemaksiatan, waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Itu yang paling rendah. Kemudian yang tengah-tengah tu, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melakukan maksiat ataupun dilalai, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling tinggi itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seseorang apabila dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tergolong daripada orang-orang yang zalim. Orang yang melakukan maksiat itu menzalimi diri mereka sendiri, menzalimi orang lain dan menzalimi diri mereka sendiri. Fa idza taba dakhala fi jumlatil muqtasidin, akan tetapi kalau dia diberi taufik untuk bertaubat, meninggalkan daripada dosa-dosa, jujur dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dinaikkan darjat kepada orang-orang yang berada di tengah-tengah. Fa idza sahhatit taubah wa kathuratil ibadah wal mujahadah dakhala fi a'dadis sabiqin. Maka apabila taubatnya itu telah sempurna
dan dia memperbanyakkan daripada ibadat-ibadat sunat dan berusaha mendidik daripada hawa nafsunya itu, sehingga hawa nafsunya itu mengikuti daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dia akan digolong daripada orang-orang yang di hadapan, ataupun orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga mereka mengikuti, sehingga hawa nafsunya itu mampu untuk mengikuti daripada apa yang aku bawa. Allah, fa illam taqdir an takuna rabihan. Kalau kamu tak mampu nak jadi orang yang beruntung, maka berusahalah sebaik mungkin jangan untuk menjadi orang yang selamat. Jangan sampai kamu terjatuh daripada orang-orang yang selamat menjadi orang yang rugi, orang-orang yang tidak mengambil berat tentang amalan fardu. Dan fardu yang paling penting adalah solat. Fardu yang paling penting adalah solat. Nabi berpesan sebelum Nabi wafat, sewaktu Nabi dalam sakaratul maut, ya ibadallah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Wahai hamba-hamba Allah, jagalah salat dan mereka-mereka yang berada di bawah tanggungan kita. Kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ibu, pastikan kalau kita seorang ayah ataupun suami, kita pastikan orang rumah kita solatnya betul, solat di awal waktu, anak-anak kita solat dengan betul, solat di awal waktu. Tugas kita untuk mengajar mereka daripada fardu ain dan sebagainya, mengajarkan mereka wuduk, mengajarkan mereka solat, ajak mereka solat, dan tunjuk contoh. Yang paling utama adalah tunjuk contoh. Kita sebagai ketua keluarga yang kita jaga solat di awal waktu, kita jaga solat dengan berjemaah, kita jaga solat berjemaah di masjid, seperti mana yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW, seperti yang disukai oleh Rasulullah SAW. Naam. Wa in kana al-'abdu yadkhulul jannah bi fadlillah. Walaupun seorang hamba itu masuk ke dalam syurga dengan anugerah Allah, akan tetapi setelah dia melakukan ketaatan. Berkata seorang alim, dia kata apa? Dia mengatakan kepada ibadah yang dilakukan, bika la nasil, dengan kamu aku tidak akan mencapai keridhaan Allah, wala budda minki, akan tetapi aku perlu ada kamu. Kamu ni salah satu syarat, tapi tak semestinya ada kamu aku akan dapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun aku dapat masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna rahmatullah qaribu minal muhsinin. Kerana apa? Kerana apa kita perlu kepada amal ibadah yang diterima oleh Allah? Kerana dengan melalui ibadah itu kita akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah kalau nak sayang seorang hamba itu tanpa ibadah pun tak menjadi masalah. Akan tetapi Allah dah tetapkan sunnatullah, iaitu adat kebiasaan Allah di alam dunia ini, melakukan ketaatan mendapat keridhaan, melakukan kemaksiatan mendapat kemurkaan. Disebutkan dalam satu kisah bahawa seorang lelaki daripada golongan Bani Israel, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 70 tahun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan seorang malaikah untuk memberitahu kepada hamba ini bahawa apa? Annahu ma'atilkal ibadah la yaliqu bihil jannah. Walaupun dia dah beribadah selama 70 tahun itu, tapi ibadah dia selama 70 tahun itu tidak melayakkan dia untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak layak nak masuk syurga Allah selepas beribadah selama 70 tahun. Kita ni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berapa lama agaknya? Kalau kita hidup umur 60 tahun, kalau kita tidur satu hari 8 jam, maka 20 tahun telah digunakan untuk tidur. Berbaki 40 tahun. Daripada 40 tahun yang berbaki itu, berapa banyak sahaja yang kita gunakan untuk ketaatan? La ilaha illallah. Maka possibility untuk kita masuk syurga tu lebih jauh lah. Sebab ni Bani Israel ni 70 tahun ibadah tanpa henti, tu pun dikatakan kepadanya dia tak layak untuk masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila disampaikan pengkhabaran itu kepada hamba ini, maka apa yang dikatakan oleh hamba ini? Ini hamba yang subhanallah ikhlas.
Lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana syurga atau bukan kerana neraka. Dikata apa? Nahnu khuliqna lil ibadah. Kami diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fayanbaghi lana an na'budahu. Maka kita punya tugas ni hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kerja lain. Falamma raja'al malak qal, maka apabila kembalinya malaikat itu berjumpa dengan Allah, maka malaikat itu mengatakan, Ilahi, wahai Allah, anta ta'lam bima qala al-'abd, kamu tahu apa yang dikatakan oleh hamba tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Idza huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karam la nu'rid anhu. Kalau hamba itu tidak berpaling daripada beribadah kepada kami, maka kami dengan sifat kemurahan kami tidak akan berpaling daripada hamba tersebut. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Saksilah wahai malaikatku bahawa aku telah mengampunkan dosa hamba. La ilaha illallah. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ibadah kita ni penuh dengan kekurangan, ibadah kita ni hanya appearance sahaja, hanya surah, hanya gambaran ibadah, tidak ada hakikat daripada ibadah. Hati kita ni kosong daripada mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita ni kosong daripada menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu ibadah. Akan tetapi hanya kerana kita masih lagi berada di pintu Allah, walaupun penuh dengan kelalaian, kita berusaha untuk hadirkan diri kita ini di majlis ilmu, majlis zikir, di masjid dan sebagainya, walaupun hati kita ini kosong daripada ta'zim, mengagungkan Allah, kosong daripada kecintaan Allah, kosong daripada kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pun tak mampu untuk kita nak katakan ianya merupakan satu cinta. Tidak ada hakikatnya, tidak ada tanda-tanda kecintaan. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala walaupun hanya sekadar gambaran, masih lagi menerima kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan betapa untungnya kita mendapat Ar-Rabb pemurah seperti itu, dan betapa untungnya kita mendapat seorang nabi dan seorang rasul yang sangat ambil perhatian, sangat ambil berat terhadap diri kita. La ilaha illallah. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah meneruskan dengan mengatakan, maka jikalau dan seorang hamba itu dipandang dari sudut pergaulan dengan orang lain terbahagi kepada 3 darjat pula. Pertama, laksana malaikah yang mulia yang suka berbuat baik kepada orang lain, iaitu seseorang yang berusaha menunaikan hajat orang lain dengan cara yang penuh kasih sayang dan lemah lembut, dan sentiasa melakukan perkara yang dapat menggembirakan hati mereka. Kedua, laksana binatang dan benda keras, iaitu seseorang yang tidak memberi kebaikan kepada orang lain dan tidak pula menolak apa-apa perkara yang menyakiti mereka. Ketiga, laksana kalajengking, ular dan binatang buas, iaitu seseorang yang tidak diharapkan kebaikannya dan dijauhi kejahatannya. Oleh kerana itu, apabila engkau tidak mampu mencapai ketinggian darjat malaikat, maka janganlah engkau menjadi lebih rendah daripada darjat binatang dan benda-benda yang keras, iaitu turun kepada darjat kalajengking, ular dan binatang buas yang suka menyakiti orang lain. Jadi, jikalau engkau rida bagi dirimu untuk berada di bawah daripada darjat al-'iliyyin, darjat yang paling tinggi daripada segala yang tinggi, maka janganlah engkau rida bagi dirimu dengan darjat asfalus safilin, darjat yang rendah dari segala yang rendah. Dan jikalau engkau tidak mampu membuat perkara yang dapat menguntungkan, maka janganlah membuat perkara yang merugikan. Di sepanjang hari janganlah engkau melakukan sesuatu kecuali perkara yang dapat memberi manfaat bagi akhiratmu, atau sekurang-kurangnya melakukan perkara yang bermanfaat bagi kehidupanmu di dunia ini yang engkau tidak dapat lari daripadanya, dan engkau berhajat kepada menggunakan manfaat dunia ini untuk pahala akhirat. Dan apabila engkau tidak mampu melaksanakan kewajipanmu terhadap agamamu ketika engkau bergaul dengan manusia, atau engkau tidak selamat dari membuat maksiat, maka hendaklah engkau beruzlah, iaitu mengasingkan diri dari orang ramai, dan itu adalah terlebih baik bagi dirimu. Maka disitulah letak keselamatanmu.
Dan apabila was-was selalu datang menarik hatimu untuk mengerjakan perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau beruzlah, maka hendaklah engkau tidur. Dan inilah sebaik-baik keadaan, kerana sudah menjadi pegangan kita di dalam kehidupan ini. Apabila kita tidak mampu mendapat keuntungan dan kemenangan, maka biarlah kita reda dengan lari dalam mencari keselamatan. Maka alangkah hinanya orang yang menyelamatkan agamanya dengan menganggurkan dirinya kerana tidur adalah saudara mati, yang bermakna pengangguran hidup dan mencontohi benda-benda yang jamid yang tidak bergerak. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat Imam Ghazali rahimahullah, kerana telah banyak memberi nasihat-nasihat yang luar biasa kesannya kepada hati kita apabila kita membaca daripada apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Nah, jadi di sini Imam Ghazali mengatakan bahawa dalam kita bermuamalah, dalam kita berinteraksi dengan manusia di sekeliling kita ini, manusia berada pada 3 kategori. Imam Ghazali ini dia suka categorize benda-benda. Tadi dia sebutkan manusia ni tiga darjat. Sama ada dia orang yang selamat, ataupun orang yang beruntung, ataupun orang yang rugi. Kemudian sekarang ni pula dia kata apabila kalau nak dibahaskan tentang manusia bersama orang lain pun ada 3 jenis ataupun 3 kategori. Yang pertama, dia kata seperti malaikah. Seperti malaikah yang mulia. Kerana apa? Kerana malaikat ni dia sentiasa jujur dan benar, sentiasa melakukan ketaatan, selalu melakukan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat kepada orang lain, selalu menggembirakan hati orang lain. Sehingga disebutkan dalam hadis, ma'abadallah bisyai'in afdal min jabril khatir. Seseorang itu tidak akan mampu untuk melakukan satu ibadah yang lebih afdal daripada menjaga hati orang lain. Hanya menjaga hati orang lain, menggembirakan hati mereka, itu sahaja dah merupakan satu ibadah. Disebutkan dalam riwayat juga, barang siapa yang keluar untuk menunaikan hajat seorang Islam, walaupun hajat itu tidak tertunai, maka seakan-akan maka dia akan mendapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya berusaha untuk menunaikan hajat orang lain, walaupun hajat itu tidak tertunai, tapi ada usaha untuk menunaikan daripada hajat tersebut. Itu untuk orang luar. Bagaimana pula untuk orang rumah kita, ahli keluarga kita sendiri, anak-anak kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, yang mana mempunyai hak yang lebih besar terhadap kita. Maka kalau kita lakukan, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang banyak. Dan di sini antara contoh yang boleh kita ambil adalah contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat Rasulullah, fabima rahmatin minallahi lintalahum, kerana rahmat Allah terhadap kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah mengutuskan nabi itu sebagai rahmat, dan tak ada orang yang Allah rahmati seperti mana rahmat Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diberikan pelbagai pemberian. Antaranya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada adalah sifat rahmat kepada orang lain, sehingga Allah mengatakan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, kalau kamu bersikap keras dan kasar wahai Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, maka mereka akan lari daripada kamu. Akan tetapi kerana Allah berikan sifat lemah lembut kepada Rasulullah, mudah orang nak merasa mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mudah untuk menerima daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun perlu untuk belajar. Mungkin kadang-kadang kita tak pandai berlemah lembut dengan perkataan, mungkin kita tak pandai nak berlemah lembut dengan perbuatan, akan tetapi kita belajar. Kita duduk dengan orang yang lemah lembut perkataannya, kita duduk dengan orang yang lemah lembut tenang peribadinya ataupun perbuatannya, maka kita belajar sikit demi sedikit dan didik diri kita ni untuk belajar untuk cakap dengan lemah lembut, belajar untuk iaitu berinteraksi dengan lemah lembut, sehingga dengan sifat tersebut kita akan mendatangkan manfaat kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita dan tidak menyakiti hati mereka. Yang kedua adalah seperti
al-jamid, iaitu barang-barang yang tidak bergerak, benda-benda yang tidak bergerak seperti batu, kayu dan sebagainya. Maka keberadaan mereka itu tak mendatangkan apa-apa manfaat ataupun tak datang apa-apa mudarat. Bila ada batu kat sebelah kita, kalau kita terlanggar, kita sakitlah, tapi dia tak akan buat apa-apa kat kita, ataupun dia tak akan selamatkan kita daripada contohnya kalau kita nak terlanggar dia, terlanggar batu, dia tak akan elak. Tak nampak terlanggar batu, kita yang sakit. Wahakadha. Maka ada setengah manusia ni, kalau kita bertembung dengan mereka, akan menyakitkan kita. La ilaha illallah. Tapi kalau kita tak langgar dia, tak ada masalah. Kita tak langgar dia, tak jadi masalah. Allahu Akbar. Begitu juga dengan binatang-binatang, haiwan-haiwan dan sebagainya. Kalau kita tak kacau dia, dia tak kacau kita. Kita kacau dia, dia akan sakiti kita. Fala yanaluhum khairahu, maka kita tidak akan dapat kebaikan daripada mereka. Walakin yakuful abdu anhu syarrahu, akan tetapi kita mengelakkan diri daripada mereka agar supaya kita tak terkena daripada keburukan ataupun disakiti oleh mereka. Jangan pula jangan jadi macam ni pun. Kalau boleh jangan jadi macam ni. Itu orang tak harapkan kebaikan daripada kita, bahkan orang cuba selamatkan diri mereka daripada kita. Sebab terkadang bila bermuamalah dengan kita akan disakiti. Sama ada perkataan kita menyakitkan orang ataupun perbuatan kita menyakitkan orang, jadi orang cuba elak daripada bermuamalah dengan berurusan dengan kita selagi mana mungkin. Walaupun kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang orang tahu dia perkataan dia kasar, perbuatan dia kasar, jadi dia elakkan diri daripada bertemu dengan orang lain sebab dia tahu keadaan diri. Tapi ada orang dia tak perasan, dia tak tahu yang apa yang dia cakap ataupun apa yang dibuat tu menyakiti hati orang lain. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, fi haqqihim, ada juga orang-orang yang seperti binatang-binatang buas ataupun seperti kalajengking yang menyengat ataupun ular yang mematuk dan sebagainya, iaitu daripada jauh dah elakkan diri. Ini bukan dekat saja, ini daripada jauh dah elakkan diri. Wa yaqa as-siba ala kulli ma la yanaluhu ya'du bihi wa yaftaris kadhib wal fahd wal namr la yarju khairuhu wa yattaqi syarrah. Tidak diharapkan sedikit pun daripada kebaikan dan dijauhi untuk menyelamatkan diri daripada keburukan. Jadi kalau kita tak mampu untuk berada di golongan para malaikah, jangan sampai pula kita terjatuh daripada orang yang di tengah-tengah, sehingga kita terjatuh kepada seperti orang-orang seperti ular dan kalajengking yang menyengat dan mematuk. Kalau kau tidak mampu membuat perkara yang dapat menguntungkan, maka janganlah membuat perkara yang merugikan. Ini simple punya advice. Kalau tak dapat membuat perkara yang menguntungkan, jangan buat perkara yang merugikan. Kalau tak boleh nak membuat ketaatan, jangan buat maksiat. Kalau tak boleh membantu, jangan menyusahkan. Wahakadha. Dan kalau kita tak mampu untuk melakukan perkara-perkara yang akan mendatangkan manfaat untuk akhirat kita, at least buat perkara yang mendatangkan manfaat untuk dunia. Malas nak menuntut ilmu agama akhirat, at least menuntut ilmu agama dunia manfaatkan kita. Malas untuk beribadah dekat akhirat, at least rajin bekerja dekat dunia ni, supaya kita tak menyusahkan orang. Ini malas nak menuntut ilmu agama, belajar perkara-perkara dunia pun malas. Malas nak beribadah kepada Allah, nak kerja betul-betul pun malas. Bahkan Nabi SAW tak suka orang-orang yang ini malas, orang yang tak ada kerja, hidup tak ada tujuan. Maka Nabi SAW akan berikan semangat kepada pemuda-pemuda untuk mereka melakukan apa sahaja perkara, tapi jangan duduk tidak ada kerja. La ilaha illallah.
Maka kalau kita bekerja ataupun kita berniaga dekat dunia ni, maka ada adab-adab yang perlu untuk dilaksanakan. Kita berniaga dengan jujur, kita berniaga dengan amanah. Kalau kita seorang yang iaitu tukang kayu ataupun tukang besi dan sebagainya, maka kita cuba untuk buat dengan betul-betul, dengan teliti. Disebutkan dalam hadis bahawa innallaha yuhibbu minal 'abd idza 'amila 'amalan atqanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada hamba-hamba yang apabila dia melakukan sesuatu perkara itu, dia melakukan dengan betul-betul, dengan teliti. Bahkan berkata seorang saleh, yang mana dia ni teliti dalam buat kerja. Bila ditanya kenapa engkau sangat teliti dalam melakukan kerja, dia kata apa? Zakat kepada kepakaran yang kita ada ni adalah untuk buat dengan teliti. Bila kita ada kepakaran untuk membuat sesuatu dengan teliti, kita tak buat, maka seakan-akan kita tak tunaikan hak dia ataupun tak membayar daripada zakat ni. Dan dikata ditakuti bahawa apabila kepakaran itu tidak digunakan dengan sebaik mungkin, akan ditarik rahmat ataupun ditarik pemberian itu, seakan-akan tidak mensyukuri nikmat Allah. Apabila kita telah diberikan kepakaran untuk membuat sesuatu perkara dengan betul, kita tak buat betul-betul, seakan-akan kita mengkufuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tansa zikrallah ta'ala fi jami' ashghalika, dan jangan kita lupa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa-apa pekerjaan pun yang kita lakukan. Dan kalau boleh, waqtasir minal kasbi ala qadri hajatik liyaumika mahma qadarta ala an taktasib fi kulli yaumin liqutika. La ilaha illallah. Dikatakan bahawa kalau kita boleh kerja hanya untuk cukup nafkah kita itu, maka maksudnya untuk orang-orang yang suka beribadah, boleh beribadah, maka kerja untuk menyukupkan keperluan, bukan kerja untuk menyukupkan kemahuan. فَإِذَا حَصَلْتَ كِفَايَةً يَوْمَكَ فَلْتَرْجِعْ إِلَى بَيْتِ رَبِّكَ وَلْتَتَزَوَّدْ لِآخِرَتِكَ. Maka kalau kita dah bekerja untuk satu hari, katalah kita kerja satu hari 2 jam, 3 jam, katalah 6 jam, yang mana 6 jam ni cukup untuk nafkah kita, nafkah ahli keluarga kita. Maka baki daripada waktu yang kita ada seharian tu, gunakan untuk bekerja untuk nafkah akhirat pula, untuk bekalan akhirat. فَإِنَّ الْحَاجَةِ إِلَى زَادِ الْآخِرَةِ أَشَدْ وَالتَّمَتُّعْ بِهِ أَدْوَمُ. Kerana apa? Kerana keperluan kita untuk negeri akhirat itu lebih penting. Nafkah kita untuk negeri akhirat itu lebih penting daripada nafkah kita dekat dunia. Dan kenikmatan yang kita dapat di akhirat itu lebih lama dan berpanjangan berbanding nikmat yang kita dapat yang di dunia. La ilaha illallah. Fal ishtighal bikasbihi aham min talabi ziyadah ala hajatil waqt. Maka menyibukkan diri untuk mendapatkan bekalan di akhirat itu lebih penting daripada menyibukkan masa kita di dunia ini dengan keperluan semasa. Walaupun kita ada keperluan dan sebagainya, akan tetapi selagi mana ianya cukup, khalas, gunakan waktu itu untuk perkara yang lebih penting. La ilaha illallah. Dikatakan bahawa la yujad al-mu'min illa fi 3 mawatib. Sepatutnya seorang Islam itu, seorang yang beriman itu tidak dijumpai kecuali di 3 tempat. Masjid yang diimarahkan, rumah yang dapat menutup auratnya ataupun dia dapat iaitu menikmatinya, au hajatin la budda minha, ataupun daripada iaitu rumah yang mana untuk dia berehat, ataupun dia berada di tempat yang mana dia perlukan hajat kehidupan dunia dia. Maksudnya masjid untuk dia beribadah, rumah untuk dia berehat, dengan tempat kerja. Iaitu orang Islam patutnya ada kat 3 tempat ni: tempat ibadah, tempat berehat, ataupun tempat dia kerja. Tak ada tempat yang keempat. Nak bersukaria, nak enjoy, ni bukan tempat untuk di dunia. Dan kalau kamu tak mampu untuk menunaikan hak-hak agama apabila bermuamalah dengan manusia, apabila kamu tak boleh melakukan perkara-perkara yang diperintahkan Allah dan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah sewaktu bermuamalah bersama manusia, wa kunta la taslam,
Dan kalau kamu berjumpa dengan manusia, kebiasaannya kamu akan melakukan dosa, mengumpat dan sebagainya. Apa kebiasaannya dosa yang kita lakukan bila berjumpa dengan orang lain? Kita akan mengumpat, kita akan rasa diri kita ni lebih hebat, riak, menunjuk-nunjuk. Wasukut anil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, nampak benda yang salah tapi kita berdiam diri. Nampak perintah Allah ditinggalkan pun kita berdiam diri. Wa musaraqati tab' min al akhlaqir radi'ah, dan kebiasaannya kalau kita tengok orang buat sesuatu perkara yang buruk, waliyadzubillah, kita pun terikut-ikut daripada perkara tersebut. Subhanallah. Apa ni 4 perkara yang biasanya kita biasanya berlaku apabila kita bertemu satu dengan yang lain. Yang pertama, kita terkadang ghibah. Kalau tak jumpa tak mengumpat, tapi bila jumpa mengumpat. Bila tak jumpa tak ada nak sifat menunjuk-nunjuk, tapi bila berjumpa rasa dirinya lebih hebat ataupun nak menunjuk-nunjuk daripada amal ibadah. Berdiam diri daripada mengajak kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran, dan kita mudah terikut, mudah terkesan dengan akhlak ataupun amalan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekeliling kita. Fal'uzlatu aula, maka mengasingkan diri itu lebih utama. Maksudnya apa? Kita berjumpa dengan manusia itu bila perlu. Bila tak ada keperluan untuk berjumpa dengan manusia, maka duduk kat rumah kita lebih aula. Sebab tu Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, antara perkara yang boleh menyelamatkan seseorang itu di akhir zaman, yang pertama adalah berjaga-jaga dalam perkataannya. Yang kedua, membuatkan rumahnya itu selesa, agar supaya dia tidak perlu untuk berada di luar. Iaitu jadikan rumah kita itu selesa, supaya kita tak ada keperluan untuk ada kat luar. Kadang-kadang rumah bila tak selesa, sikit-sikit nak keluar, sikit-sikit nak keluar. Tapi bila rumah tu selesa, tak ada keperluan, semua yang nak semua ada kat rumah. Tak perlu mencari kenikmatan ataupun keselesaan di luar. Dan yang ketiga adalah untuk kita menangis atas kekurangan dan dosa-dosa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 perkara, berjaga-jaga daripada apa yang kita katakan, membuatkan rumah itu selesa untuk beribadah kepada Allah, melindungi diri kita daripada keburukan diri kita sendiri agar supaya tak sampai kepada orang lain, dan juga kita menangis terhadap dosa-dosa kita. Fafiha li'anna fil uzla an-najah, kerana dalam menyendirikan diri itu akan dapat menyelamatkan kita daripada fitnah-fitnah dan daripada keburukan-burukan yang kita nak lihat di luar. Dan juga kita akan terselamat daripada orang, bila kita keluar, kadang-kadang kita tengok orang, kita nak apa yang orang ada, ataupun bila kita keluar, orang nampak kita ada benda yang dia tak ada, dia pun nak. Jadi kita selamatkan orang daripada menginginkan apa yang kita ada, dan kita selamatkan diri kita daripada menginginkan apa yang orang ada yang kita tak ada. La ilaha illallah. Fa inna inqita'a tama'in nas anka fihi fawaid. Fa inna ridha nas ghayatun la tudrak. Kerana disebutkan di sini keridaan manusia itu adalah sesuatu perkara yang tidak mampu untuk dicapai. Fashtighalul mar'u bi islahi nafsihi aula. Maka menyibukkan diri dengan perbaiki diri sendiri itu lebih baik. Dan barang siapa yang melihat kepada perhiasan dunia dan kecantikannya, maka akan menambahkan keinginannya untuk perkara-perkara dunia. Dan apabila dia menyembunyikan diri dia di rumah, maka tak keluar daripada rumah, maka dia kurang melihat daripada keindahan dunia. Dan bila dia kurang lihat daripada keindahan dunia, kurang keinginannya untuk mendapatkan daripada perkara tersebut. Wa idza lam yushahid lam yashtahi wa lam yatma. Akan tetapi dikatakan di sini, kalau kamu bersendirian, beruzlah,
Akan tetapi nafsu kamu ni selalu mengajak kamu melakukan pada perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu tak mampu untuk mengawalnya dengan amalan-amalan ibadah, iaitu kamu mengelakkan diri daripada keluar rumah, daripada berjumpa manusia, daripada melihat daripada keindahan dunia dan perhiasannya. Tapi duduk rumah pun kita tak buat benda yang baik. Kalau kita duduk rumah, kita buat benda yang baik, okey. Tapi kita tak dapat menyibukkan diri kita dengan ibadah. Sebab apa? Sebab nafsu kita ni lemah. Kita tak mampu untuk mengawal nafsu. Maka Imam Ghazali kata, maka pada waktu itu kita tidur. Hendaklah kita tidur. Kerana tidur itu merupakan keadaan yang terbaik untuk orang yang lemah seperti kita. Kalau kita tak mampu untuk mendapatkan kebaikan, maka kita rida dengan menyelamatkan diri kita daripada kehancuran. Idza lam taqdir ala ityanil a'mal salihah fala ta'til a'mal fasidah. Kalau tak mampu untuk melakukan amalan salih, jangan buat amalan-amalan mungkar. Akan tetapi orang yang rida dengan keadaan tidur dia tu, menyelamatkan diri dengan tidur, itu adalah seperti orang yang tak ada harga diri lah. Orang yang tak ada harga diri, dia tidur, tak buat apa-apa yang manfaat, sangat lemah sampai dia tak mampu untuk memaksa diri dia untuk melakukan ketaatan. Tidur tu seakan-akan mati. Mati tu orang yang tak berguna, tak manfaat. Allahu Akbar. وَالنَّوْمُ الَّذِي لَيْسَ لِلتَّقْوَى عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَلَيْسَ لِأَجْلِ تَرْكِ الْمَعْصِيَةِ. Akan tetapi tidur pula ada niat-niatnya. Adapun orang yang tidur untuk menguatkan dirinya untuk ketaatan dan untuk meninggalkan maksiat, tidur seperti ini mendapat pahala. Maka kalau kita perlu untuk tidur, jangan lupa kita niatkan perkara-perkara yang baik dalam tidur. Sewaktu nak tidur, tidur untuk menguatkan diri, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan tidur untuk mengelakkan dari melakukan dosa, dan untuk mengelakkan tabiat buruk kita ini agar terkena kepada orang lain. Kadang-kadang bila kita berjaga, kita mengumpat, kita ajak orang lain untuk buat benda-benda yang buruk dan sebagainya. Tapi kalau kita tidur, orang lain terselamat daripada keburukan kita. La ilaha illallah. Naam. Allah Ta'ala alam. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tambahkan kefahaman agama kepada kita dan diberikan kita taufik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan setiap nafas yang diberikan Allah kepada kita. Selagi mana kita ada nafas, diberikan hayat, maka kita berniat dan bersungguh-sungguh dalam keazaman kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingin menjadi daripada orang-orang yang beruntung. Kita ingin menjadi daripada golongan orang-orang yang banyak mendatangkan manfaat kepada orang lain, seperti para malaikat dan sebagainya. Dan kita ingin menyibukkan diri kita ini dengan perkara-perkara yang paling bermanfaat, ataupun antara perkara yang disebutkan oleh Imam Ghazali, satu daripada empat itu, sama ada menuntut ilmu, ataupun mengajarkan ilmu, ataupun beribadah kepada Allah, ataupun menggembirakan hati orang Islam. Dan paling kurang kita tidak menyusahkan orang lain dengan kita mencari rezeki yang halal dan barakah untuk diri kita dan ahli keluarga kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala permudahkan urusan dunia kita, sehingga dengan apabila urusan dunia kita itu dimudahkan, maka akan mudah untuk kita memberi fokus, memberi tumpuan kepada akhirat. Kerana tanpa urusan dunia kita itu lurus, maka urusan akhirat pun susah untuk nak diluruskan. Allah Ta'ala alam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khair wa nufa kulla shar, rabbana waslih lana kulla shu'un wa aqirra bir ridha minka al-uyun wa qdi'ana rabbana bi kulli duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار،
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.